ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada adik-adik yang bersama dengan kita pada malam ni yang lebih dikenali sebagai lepasan SPM Pro Max ya. Mungkin adik ibu bapa yang bersama dengan kita, guru-guru sekolah. Ya? Okey, selamat datang ke sesi Hari Terbuka Pusat Asasi Sains Pertanian yang kita buat khusus untuk anda semua pada malam ini. Jadi sebelum kita nak memulakan sharing kita pada malam ni, saya nak memetik sedikit kata-kata daripada Menteri Kanan baru-baru ni sewaktu pengumuman keputusan SPM di mana beliau mengatakan tentang mengatakan tentang belum pernah ada mana-mana calon SPM yang melalui dugaan, cabaran dan rintangan seperti mana anak-anak calon SPM tahun 2020. Jadi tabir hormat Pak Cik untuk anak-anak sekalian. Jadi kalau beliau sendiri menzahirkan tabir hormat, begitu juga kami di sini Pusat Asasi dan Pertanian mengucapkan tahniah kepada adik-adik dalam keadaan kata pandemik, cabaran, belajar kat sekolah secara bersemuka 3 bulan dah, kemudian PKP, tukar ke norma baru, pembelajaran secara talian, kemudian dapat masuk semula ke sekolah sekejap. Jadi orang kata cabaran tu berbeza, tak pernah dilalui oleh mana-mana generasi sebelum ni. Jadi tahniahlah kami ucapkan di atas keputusan yang ada terima. Jadi untuk slot malam ni, untuk slot dia cakap tak dengar kalau kata Okey. Jadi pada slot malam ni kita akan pecahkan sharing session kita kepada 2 slot di mana untuk slot pertama kita akan bersama dengan 2 timbalan pengarah kita, iaitu yang pertama yang berusaha Profesor Madya Dr. Syamarina binti Syuhaimi yang merupakan timbalan pengarah 1 akademik dan penyelidikan di Pusat Asasi Sains Pertanian. Nanti beliau akan menyentuh sedikit tentang syarat kemasukan, apa benda asasi sains pertanian ni. Kemudian kita nak lihat hala tuju. Sebab kadang-kadang ni selalu terlintas di fikiran adik-adik kan. So lepas habis SPM ni nak buat apa? Nak pergi mana? So dah habis asasi, nak masuk program apa? Jadi lepas ni waktu sesi sharing Dr. Syamarina, beliau akan explain ke mana hala tuju yang adik-adik boleh pergi selepas menamatkan program EXPER. Yang tu nanti bersama dengan Dr. Syamarina. Dan panel kedua nanti akan bersama dengan yang berusaha Profesor Madya Dr. Nurfifah binti Bacho alias Lati. Nanti beliau merupakan timbalan pengarah 2 hal ehwal pelajar dan jaringan industri masyarakat. Bersama dengan Dr. Nurfifah nanti beliau akan berkongsi dengan adik-adik tentang kehidupan di kampus kehidupan di kampus, apa bentuk bantuan kewangan yang ada di asasi, apa bentuk aktiviti pelajar yang adik-adik boleh dapat input pada malam ni. Sekejap kita ada adik-adik yang bersama dengan kita dalam sesi Zoom ni, boleh tak mohon untuk mute kan? Admin dah settingkan auto mute untuk partisipan. Kita mohon jasa baik untuk okey. Jadi untuk sesi bersama Dr. Nurfifah nanti, beliau akan bercerita tentang kehidupan gambaran tentang kehidupan dekat kampus macam mana, apa aktiviti pelajar EXPER. Sebab bila tanya alumni je semua kata seronok duk EXPER ni. Yang kat sini yang kita nak tahu apa yang seronoknya. Jadi nanti Dr. Nurfifah akan berkongsilah dengan adik-adik semua. Untuk makluman adik, sesi kita ni sharing santai tau, sembang santai. Jadi kalau katalah sepanjang Okay. Right. Okay, kalau sepanjang sesi sharing ni, kalaulah kata ada persoalan yang terlintas di fikiran adik-adik, adik-adik boleh lontarkan di ruangan chat. InsyaAllah nanti saya akan bacakan soalan-soalan. Kalau tak sempat dibaca, kita akan minta admin untuk menjawab di ruangan chat. Untuk di ruangan FB nanti pun sama Di ruangan FB live pun nanti adik-adik yang di ruangan FB live boleh juga mengemukakan soalan-soalan apa yang terlintas nanti boleh
utarakan dekat ruangan chat di FB Live. Okey, tanpa buang masa, kita mempersilakan yang pertama, panel pertama kita yang berusaha Pengurusi Madya Dr. Syamari Nashwarini untuk meneruskan sesi perkongsian beliau. Silakan Doktor. Terima kasih Puan Zaila. Assalamualaikum semua. Sebelum tu saya nak mengucapkan tahniah kepada semua pelajar lepasan SPM 2020 dan selamat datang juga kepada ibu bapa. Saya tahu ada ibu bapa juga di sini yang mungkin hendak tahu khusus apa yang sesuai untuk anak mereka. Jadi saya ada beberapa slide untuk saya share. Nampak slide saya kan? Nampak. Okay. So pertama sekali saya nak cerita sedikitlah tentang UPM ni. UPM ni memang antara universiti yang terbaik di Malaysia dan terbaik di dunia jugalah. Sekarang ini untuk universiti yang di bawah 50 tahun, kita adalah nombor 10 di dunia dan nombor 1 di Malaysia untuk tahun 2021, dan kita mempunyai 11 subjek yang terkandung dalam ranking top 200 universities in the world. Selain itu, kalau kita lihat di Malaysia ni, UPM adalah nombor 1 untuk Green Matrix. Maksudnya ini kelestarian campus, Green Campus. Nombor 2 di Southeast Asia dan nombor 3 di Asia. Sebab tu boleh lihat di background kita memang hijau betul lah UPM ni, dan tenang saja untuk belajar di UPM lah. Untuk tentang Pusat Asasi Sains Pertanian ni, dia Pusat Asasi Sains ni tubuhkan 2005, 1 Jun 2005. Pada asalnya memang dia sebagai feeder untuk program pertanian ataupun agro base, berasaskan agro. So apa yang semasa ditubuhkan dulu, 70% daripada pelajar program asasi sains pertanian akan diserap ke dalam program prasiswa yang berteraskan agro. Tapi bermula 2011, semua lepasan ESPA, semua pelajar daripada program asasi sains pertanian layak untuk mengikuti semua program yang ditawarkan di UPM, termasuklah doktor perubatan, kejuruteraan dan even social science lah. Pada awalnya dulu, masa ambilan pertama Pusat Asasi Sains Pertanian atau ESPA ni, hanya ada 30 orang pelajar saja. Tapi kita pernah mencecah sehingga 1,000 pelajar, dan buat masa ini, untuk session ini kita ada 775 pelajar. Yang ini adalah syarat kemasukan untuk ke program asasi sains pertanian. Pelajar mesti mempunyai SPM untuk tahun semasa. So kalau ambil SPM 2-3 tahun sebelum ni ke, tidak boleh memohon untuk masuk ke program asasi sains pertanian. Untuk BM mesti ada sekurang-kurangnya C+ dalam bahasa Inggeris dan lulus mata pelajaran sejarah. Dan disebabkan ini adalah asasi sains, jadi pelajar perlu ada grade B ya, dalam 5 mata pelajaran berikut, iaitu biologi, kimia, matematik, matematik tambahan, maths, fizik ataupun sains pertanian. Kalau ada C+ ke tu memang minta maaf lah, tidak layak untuk memohon ke dalam program inilah. Kemudian saya nak cerita sedikit lah kenapa pelajar-pelajar semua patut masuk ke program asasi sains pertanian ni. Istimewanya program asasi sains pertanian ni, nama dia pun, dia masih lagi satu program asasi sains, tapi dia memperkasakan bidang pertanian. Di Malaysia memang tak ada lagi lah yang program asasi macam ni. Dan setiap pelajar yang dalam program asasi sains pertanian ni memang dijamin, memang confirm dapat meneruskan pengajian ijazah di UPM. Lepas dia pass je semua subjek dekat asasi sains pertanian, memang confirm akan dapat placement di UPM. So tak payah risau nak apply lagi apa, sebab memang confirm akan buat degree di UPM. Kemudian kita unik dari segi tenaga pengajar yang pelajar-pelajar dan ibu bapa akan lihat nanti. Kita punya gabungan pensyarah dan guru, dan di mana 50% mempunyai lepasan PhD. Selain itu, memandangkan permohonan untuk ijazah itu adalah secara dalaman. Maksudnya pelajar-pelajar di ESPA ni dia tak perlu memohon ijazah melalui UPU.
So saingan dia hanyalah di kalangan kawan-kawan dia saja, batch dia saja. So kalau UPM contohnya ada kuota, katalah sebab ini berubah-ubah ikut semasa 100 kuota untuk medik lah, sebab ini sangat popular. Dan hampir 50% memang dihaskan untuk pelajar expert. Dan kalau you pelajar apply melalui EUPU, dia kena bersaing dengan pelajar matrikulasi lain, pelajar asasi lain, pelajar STPM. Jadi sekiranya pelajar expert ni berminat dengan kursus yang di ijazah di UPM, memang hampir pastilah dia akan dapat dengan syarat dia memenuhi semua syarat kemasukan lah untuk setiap program, sebab setiap program ada syarat kemasukan dia yang sendirilah. Dan seperti yang saya cakap tadi, pelajar boleh memohon untuk mengikuti mana-mana program ijazah di UPM, termasuklah perubatan, kejuruteraan, veterina dan juga perakunan, social science juga. So apa dia saya nak terangkan, nak tunjukkan sikit hal tuju selepas menamatkan program asasi sains pertanian. Ini adalah senarai program-program yang ditawarkan di UPM. Pelajar boleh pilih mana yang dia minat. Tak semestinya fakulti pertanian. Kalau dia minat pertanian, tak ada masalah, dia boleh ambil untuk Bachelor Sains Pertanian, Bachelor Sains Pengurusan Peladangan ke. Kalau dia minat perakunan, dia boleh buat Bachelor Perakunan di Sekolah Perniagaan dan Ekonomi. Kalau dia minat kejuruteraan, dia boleh pergi ambil mana-mana kursus kejuruteraan, termasuklah Aero Angkasa ni yang saya tengok di Telegram. Banyak juga ramai pelajar yang berminat juga dengan Aero Angkasa ni. Of course, doktor perubatan veterina. Di Malaysia ada 2 sahaja tempat yang menawarkan doktor perubatan veterina, dan UPM adalah pioneer, peneraju untuk doktor perubatan veterina ni. Jadi memang ini adalah kursus yang memang popular jugalah. Doktor perubatan, kalau tak minat jadi doktor perubatan, boleh buat biosains perubatan, dietetik, ini pun popular juga sekarang. Selain itu kita ada Fakulti Sains Teknologi Makanan, nak jadi guru pun boleh, Fakulti Pengajian Pendidikan, nak buat sains komputer pun boleh, biotek, banyak program. Fakulti Sains, saya dari Fakulti Sains, saya daripada Jabatan Biologi. Jadi bolehlah ambil khusus-khusus fundamental, khusus asas sains, ataupun untuk menjadi guru Bachelor Sains dengan Pendidikan. Kita ada Bachelor Sains Pendidikan Biologi, Fizik, Kimia, Matematik dan Statistik. Ataupun kalau tak minat sains sangat dan ada talent untuk melukis, boleh buat Bachelor Science Bina Landscape, Seni Bina, Industrial Design, reka bentuk perindustrian, ataupun nak jadi wartawan ke, nak jadi guru bahasa ke, boleh buat di Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Jadi kalau pelajar-pelajar semua berminat, bolehlah membuat permohonan. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya kami sebentar lagi. Ataupun kita ada grup Telegram, mungkin kita boleh share link dia nanti, Puan Zainal. Di situ memang ada ramai alumni, ada ramai staf asasi, boleh tanya anytime. Memang mereka akan 24 jam lah berada di Telegram untuk menjawab soalan, dan terus direct, dan itu adalah laman link Telegram rasmi untuk expert, grup Telegram rasmi. Jadi memang itu akan jadi yang sahih lah. Kita tak mahu ambil daripada maklumat daripada lain lah, sebab itu maklumat semua berubah. Nak tanya alumni pun, kita dah ambil alumni yang memang confirm lah, alumni yang tahu sedikit sebanyak syarat kemasukan yang terkini lah. Kita tak nak information yang salah lah. Jadi itu saja dari saya, Puan Zainal. Okey, terima kasih Dr. Syama. So yang kat sini boleh jelas ya adik-adik. Sebab tadi dekat ruangan chat dekat FB ada yang bertanya, kenapa dinamakan ASPER? Adik saudara Azam Tem ni tanya, kenapa dinamakan ASPER? ASPER ni sebenarnya singkatan kepada nama program tu sendiri, Asasi Sains Pertanian. So that's why kalau short formnya kita panggil ASPER. Okay, so lepas ni jangan takut. Dengar kata pertanian tu jangan takut kita masih lagi asasi sains, tapi kita memperkasakan bidang pertanian. Okay, right. Untuk sesi seterusnya, kita nak menjemput pula panel kedua, iaitu yang saya dah nyatakan, yang saya dah perkenalkan tadi, iaitu yang berusaha, Profesor Madya Dr. Nofifah binti Bachok, LH Beliau merupakan timbalan pengarah 2. Memang portfolio beliau ni pasal hak pelajar, pasal aktiviti jaringan industri masyarakat. Jadi nanti Dr. Nofifah akan berkongsi dengan adik-adik, dengan ibu bapa, dengan audiens yang ada bersama kita pada malam ni, apa aktiviti pelajar dekat ASPER, apa bentuk bantuan kewangan, kan doktor kan? Okey.
Saya dengan ini mempersilakan Dr. Nufifah untuk sesi doktor. Persilakan doktor. Okey, terima kasih Puan Zaila. Okey, sekali lagi saya pun nak mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah ya pada adik-adik lepasan SPM 2020. Syabas, dan ini adalah satu permulaan ya, bukan pengakhiran, maksudnya permulaan untuk menuju kejayaan, untuk membentuk kejaya di masa hadapan kamu. So saya harap buatlah pilihan terbaik ya di UPU. So ada masa lagi, buat perancangan dan buat pilihan terbaik. Okey, di sini saya nak berkongsilah sedikit info ya berkenaan seperti yang Puan Zaila maklumkan tadi. Saya akan lebih kepada apa bentuk bantuan, aktiviti pelajar-pelajar aspir di UPM. Okey, mula-mula saya pergi kepada jenis bantuan. So untuk bantuan ni, pelajar asasi pertanian adalah merupakan universiti ya, program pra-universiti di FTA, dan dia adalah bertaraf asasi di mana layak ya mendapat bantuan kewangan asasi oleh KPT, dan bantuan kewangan asasi ni adalah berfokuskan kepada golongan B40 dan M40, iaitu pendapatan keluarga kurang daripada 10,000 sahaja. Itu bentuk bantuan yang pertama. Dan kita juga ada bentuk bantuan kedua, iaitu daripada zakat pelajar UPM. Kita ada satu, ini adalah khusus untuk pelajar UPM yang mendaftar UPM yang beragama Islam. Ini khusus untuk golongan asnaf lah ya. Itu dua bentuk bantuan ya, saya bagi maklumat lah. Okey, yang kedua juga saya nak maklumkan di sini, pelajar-pelajar semua diberi kemudahan penginapan ya. Maksudnya wajib sepanjang kamu sebagai pelajar perlu menginap di kolej kediaman, dan selalunya pelajar asasi ini akan dikumpulkan ya di satu kolej kediaman yang sama. So jika pelajar tu ada 700, insya-Allah dalam satu kolej yang sama semua kamu akan menginap ya. So kamu akan jadi lebih rapat walaupun 1 tahun pengajian kamu, tapi kamu akan rapat dengan rakan sebaya sebab akan menginap di kolej yang sama. Dan di kolej sendiri pun akan ada aktiviti yang akan disediakan oleh pihak kolej, dan kami di pusat asasi pun tidak kurang ya aktivitinya, di mana di sini saya nak kongsi ya sedikit aktiviti pelajar di pusat asasi. Kalau saya nak kategorikan ada 3 jenis. Yang pertama aktiviti di bawah asasi kaunsil, maksudnya di bawah asasi di seluruh Malaysia. Kita ada aktiviti ya setiap tahun. Contohnya kita ada debat ya, intra-varsity, maksudnya kita ada pertandingan debat sama ada bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Kita lawan antara asasi di Malaysia ni. Kalau menang ada hadiah lah ya. Kita ada pertandingan inovasi. Contohnya ini selalunya pertandingan inovasi ni adalah satu aktiviti pelajar dengan pensyarah ya. Kita masuk pertandingan. Ini pun kita berlawan antara asasi. So ini pun setiap tahun. Dan juga kita ada aktiviti dalam sukan yang kita panggil Sukan Asasi Malaysia. Ini pun setiap tahun. Kalau saya nak bercerita, pada tahun 2020 sebelum pandemik, sukan ini telah diadakan di Unimas ya, di asasi Unimas sebagai tuan rumah. Berbagai bentuk sukan yang telah dipertandingkan, contohnya olahraga, badminton, carom, e-sport ya, dan lain-lain. Tetapi pada tahun lepas ya, iaitu pada tahun ni, sukan ini kita hanya jalankan yang berbentuk virtual sebab kita masih pandemik, dan tahun ini dihostkan oleh PASUM ya, iaitu Muslim Melaya. Contoh sukan yang dipertandingkan
iaitu e-sport, iaitu PUBG dan Mobile Legend. Asasi pertanian tidak terlepas menghantar peserta dan ada yang telah memenangi ya sukan-sukan tersebut. Itu yang pertama ya, aktiviti di bawah asasi konsert. Yang kedua saya nak kongsi, kita ada juga aktiviti di bawah HICOM, iaitu Persatuan Asasi Sains Pertanian. Maksudnya pelajar sendiri yang mengorganize ya aktiviti-aktiviti. Contohnya kalau saya nak kongsi semester lepas sebab kita pandemik, semua aktiviti adalah secara maya. Apa yang saya boleh kongsi di sini, pelajar sendiri create. Dia buat tadarus pada bulan Ramadan yang lepas, dia buat tadarus secara online. Dan alhamdulillah kita dapat khatam ya. Grup asasi pertanian dapat buat khatam benda tu ya dalam tempoh Ramadan. Yang kedua, contoh yang kedua saya boleh kongsi, pelajar juga telah buat inisiatif membuat aktiviti iaitu infak Ramadan ya, infak Ramadan untuk free meal kepada pelajar-pelajar yang tidak berkemampuan ya. Itu contoh aktiviti di bawah HICOM lah. Yang ketiga juga saya nak kongsi, kita pun tidak terlepas iaitu staff ya di pusat asasi pun ada membuat aktiviti di mana aktiviti itu dijalankan staff dan juga pelajar. Ini adalah satu untuk merapatkan ya hubungan pelajar dengan dan juga staff. Kalau saya nak kongsi di sini sebagai contoh, kita pernah buat sukra. Sukra ni ada singkatan sukan rakyat. Ya, aktiviti sukan rakyat ni, maaflah saya sebenarnya ada gambar-gambar, saya tak sempat sediakan ya. Contoh-contoh gambar tu, insyaAllah kalau kamu berjaya nanti di hari penerangan nanti saya kongsilah contoh-contoh gambar tu. Ya. Sukra, kita ada sambutan hari kemerdekaan, ya, kita open kepada pelajar-pelajar dan macam-macam lagi lah contoh aktiviti. Ya, maksudnya kamu tidak kekosongan lah di sini, dipenuhi dengan aktiviti-aktiviti yang ilmiah, yang kemasyarakatan dan lain-lain lagi. Ya, sekali lagi saya ucapkan tahniah. Dan hashtag dari saya, jadikanlah ASPA pilihan pertama. Okey, terima kasih Puan Zaila. Okey, terima kasih Doktor. Okey, mungkin sebelum kita ke slot kedua ni, kita ambil ruang dan kesempatan ni kita baca sedikitlah beberapa soalan. Okey, kalau di ruangan Zoom ni, di ruangan chat Zoom ni, ada soalan berkaitan, soalan pertama dari sekejap saya scroll sekejap. Okey, yang ni daripada Arni Farhana. Okey, kalau silibus. Okey, yang silibus ni mungkin kita tunggu waktu slot kedua nanti. Sebab nanti slot kedua ni kita akan touch more to about silibus dan juga about PDP. Okey, nanti kita boleh minta panel kita bagi sedikit lah apa dia punya kata relation sini antara belajar fizik dengan apa yang mungkin boleh apply waktu di degree nanti. Okey, saya skip dulu yang ni soalan ni. Kita tunggu waktu slot kedua nanti. Yang pertama, okey, soalan kedua ni. Okey, bagi lepasan Exco UPM, bolehkah graduan Aspur terbabit masuk ke program kejuruteraan universiti awam yang lain seperti kejuruteraan aeronautik UTHM? Okay, yang ni mungkin kita minta Dr. Syamarina kot boleh menjawab dulu Okey, Assalamualaikum. Program asasi sains pertanian ni memang khusus untuk pelajar ni masuk ke UPM. Okey, sekiranya pelajar ini hendak memohon ke universiti lain, pelajar tu kena buat permohonan tu sendirilah dan kena pastikan yang pelajar tu memenuhi syarat kemasukan di universiti yang lain. Sebab mungkin ada syarat kemasukan yang berbeza daripada bila dia buat lepasan asasi sains pertanian dah. Tapi kita memang ada kejuruteraan aeronautik di UPM. So saya rasa teruskanlah di UPM setelah tamat di ESPA kan. Jadi tapi kalau ditanya boleh ke? Ya boleh, tapi urusan untuk memohon ke universiti lain selepas tamat asasi sains pertanian adalah di atas pelajar itu sendirilah. Okey. Okay, betul Dr. Syama. Kalau saya nak menambah sedikit kalau untuk makluman yang bertanya ni, sebab lepasan ESPA bila dia nak masuk ke program bachelor, kita akan masuk melalui sistem dalam talian. Maksudnya kita secara dalaman di dalam UPM, pelajar akan mengisi dia punya pilihan program dan akan diproses oleh pihak UPM sendiri.
Jadi pelajar Asper ni dia tak perlu lagi nak mohon menerusi UPU selepas tamat Asper. Jadi apa yang Dr. Syamari nak maksudkan ni, kalau katalah pelajar ni nak mohon keluar, itu adalah tertakluk pada pelajar sendiri. Maksudnya bukan di bawah tanggungjawab kami lah untuk menguruskan, dan ianya tertakluklah kepada universiti berkenaan menerima atau tidak. Itulah yang dimaksudkan oleh Dr. Syamar. Sebabnya kalau lihat nanti dalam UPU online, tiadanya lepasan asasi untuk anda isi. Maksudnya lepasan Asper dalam UPU online tu. Sebabnya kami punya lepasan Asper ni, kita bila masuk ke degree tu secara permohonan dan talian secara dalaman. Okey, soalan kedua, berapakah minimum pointer bagi melayakkan pelajar untuk masuk ke fakulti kejuruteraan? Okey, Dr. Syamar boleh jawab sikit lah yang ni. Kalau untuk ni dia ada syarat untuk kemasukan dia adalah CGPA 3.0 untuk masuk tu, tapi dia ada ikut program lah. Kena lihat syarat kemasukan di laman web Pusat Asasi, ada link dia. Tapi mungkin macam matematik kena sekurang-kurangnya B, itu mesti ada untuk kejuruteraan. So kalau pelajar tu target nak buat kejuruteraan, dia kena pastikan semasa di Asper tu dia mendapat matematik lah sekurang-kurangnya B dan CGPA 3 ke atas. Betul. So kalau permohonan ke degree ni untuk pelajar Asper ni, dia bersaing sama pelajar Asper sahaja. Jadi kalau kata itu minimum requirement dia 3 pointer, tapi bila kita berkata tentang persaingan tu, kalau boleh kita nak pelajar buat yang terbaik lah waktu Asper mencapai keputusan yang terbaik untuk dia melayakkan dia ataupun membolehkan dia pergi ke program bachelor yang dia nak. Okay. Soalan yang seterusnya, yang ni, tapi saya pick a few soalan dulu Kalau nanti kita ada masa nanti di penghujung, kita akan baca lagi soalan-soalan lain ataupun nanti admin akan menjawab di ruangan chat Okey, soalan seterusnya saya pick satu ni. Adakah bantuan KPT perlu dimohon sendiri oleh pelajar atau pihak universiti yang akan mohonkan bagi pihak pelajar yang layak? Sekiranya pelajar sendiri yang mohon, bagaimanakah cara untuk mohon? Yang ni rasanya sesuai Dr. Nurfifah yang menjawab Doktor. Saya jumpa Doktor untuk menjawab. Soalan tadi Puan Zaila? Dia bertanya tentang bantuan kewangan asasi tu. Siapa yang akan uruskan nanti? Macam mana proses? Kita ada pegawai, seorang pegawai khas yang akan menguruskan bantuan keuangan asasi ni. So semua borang kita akan poolkan semua dan kita akan hantar serentak lah. Dan akan ada satu sesi penerangan khusus untuk bantuan keuangan asasi ni. Jangan takutlah. Kita akan bagi penerangan nanti kepada pelajar baru. Dan prosedur maksudnya langkah-langkah yang perlu diambil dan tarikh-tarikh penting untuk penghantaran borang dan sebagainya. Terima kasih. So yang tu berkaitan bantuan keuangan. Jangan risau. Sebab bila dapat je tawaran Asper tu, nanti kita akan bantulah pelajar. Kita akan guide pelajar. Kita akan ada sesi briefing macam mana nak mohon bantuan ni nanti. Okay? Right. Okey, kalau nanti kita tengok lagi kalau ada masa nanti antara kita punya slot ni, kita akan tanya lagi, kita akan ada sesi soalan lagi. Jadi untuk tidak melengahkan masa, for the second slot ni, untuk slot kedua ni, memang special kita bawa untuk adik-adik, untuk ibu bapa yang ada bersama kita, untuk audiens pada malam ni. Ada 6 panel bersama dengan kita. Mereka merupakan experts dalam bidang masing-masing. Maksudnya kalau dekat Asper ni, kita ada 6 kursus yang adik-adik akan ambil, iaitu kursus pertanian, biologi, kimia, fizik, matematik dan juga bahasa Inggeris. Jadi kalau ada 6 panel ni kat sini, maknanya dia mewakili 6 bidang ni lah. Yang akan bercerita apa yang bestnya belajar kat Asper ni, apa konten, apa pembelajaran, macam mana PDP dilaksanakan, especially bila dah berlaku pandemik ni kan, apa perubahan-perubahan yang berlaku daripada orang kata pembelajaran secara bersemuka kepada hybrid, kepada PDP dalam talian. So yang ni nanti akan dikongsikan oleh 6 panel kita. Jadi saya perkenalkan secara serentak 6 panel ni. Nanti mereka akan take turn untuk bercerita satu demi satu. Jadi panel pertama yang bersama dengan kita merupakan Cik Emilia Rohayu binti Ramlan. Cik Emilia mungkin boleh lambai sikit. Okey, Cik Emilia. So nanti kita akan pinkan kita akan highlightkan mana satu Cik Emilia. Okey, beliau merupakan ketua penyelaras bidang bagi bidang pertanian. Okey, yang kedua yang bersama dengan kita adalah Dr. Iziana
binti Kamal Bahrin, merupakan pensyarah kanan daripada bidang biologi. Dr. Izzy bersama kita malam ni. Hai. Okey, yang seterusnya, panel ketiga kita ada yang bersama Profesor Madya, Dr. Siti Nurain binti Mat Jamil. Okey, beliau daripada bidang kimia, merupakan ketua penyelaras bidang kimia. Dr. Ain ada dengan kita malam ni. Okey, doktor. Seterusnya panel yang keempat. Yang ni special ni. Jangan ingat ni, jangan tersalah sangka pula daripada pensyarah antarabangsa pula Yang ni dengan kita ni Dr. Muhammad Hassan bin Abdul Sattar. Hai Dr. Hassan. Okey, beliau merupakan ketua penyelaras matematik. Nanti boleh tanyalah apa nak tanya kan. Bestnya apa belajar matematik kat Expo ni. Seterusnya yang keempat kita ada Dr. Ikhwan Syafiq bin Muhammad Noor yang merupakan ketua penyelaras bidang fizik. Saya sebut subjek semua subjek sains kan. Biologi, kimia, fizik kan. Jadi tak perlu risaulah kan dengan Expo tu. So yang terakhir bersama dengan kita Puan Siti Nurbaiti binti Yahya yang merupakan ketua penyelaras bidang bahasa Inggeris. Nombor satu, Puan Baiti. Okay, hai Puan Baiti. Okay, so untuk slot kedua ni, nanti panel kita ni akan take turn untuk bercerita apa yang menarik tentang bidang masing-masing ni dengan adik-adik, dengan ibu bapa, dengan guru, dengan audiens kita pada malam ni. Jadi kalau ada pertanyaan, mungkin nanti boleh lontarkan nanti di ruangan FB Live, di ruangan chat di FB Live dan juga di ruangan chat di Zoom. Okey, kita persilakan yang pertama Cik Emilia dahulu. Dipersilakan. Okay, pertama sekali terima kasih saya ucapkan kepada Puan Zalawati atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada malam ini. InsyaAllah saya Emilia Rohayu, wakil bagi bidang pertanian lah. Malam ini kita nak terangkan apa specialnya Expo ni. Dan seperti yang telah Timbalan Pengarah kami terangkan juga, perbezaan antara asasi Expo dan asasi-asasi yang lain adalah berkenaan dengan penambahan atau kita tambah satu khusus iaitu pertanian, yang mana saya dan rakan-rakan saya yang lain yang akan mengajarlah pelajar-pelajar Expo nanti. Alright, mungkin pertanian ni sebenarnya adalah benda yang ada di sekeliling kita, tapi mungkin kita tidak berapa sedar. Okey, jadi untuk hari ini saya kongsikan sikitlah apa sebenarnya yang sebagai seorang pelajar Expo akan belajar berkaitan dengan pertanian. Okey, saya share dulu. Okey. Alright, seperti yang telah diterangkan tadi, okay, untuk asasi sains pertanian, okay, kita ada 2 semester. Jadi untuk subjek pertanian, pelajar memang perlu mengambil 2 subjek pertanian untuk 2 semester, 1 untuk setiap semester lah. Okey, untuk semester pertama, alright, kita belajar berkaitan dengan, kalau boleh nampak dekat skrin saya ini, okay, pertanian dan industri makanan. Okay, industri pertanian dan makanan. Okay, sebab apa? Bila kita bercerita tentang pertanian ini, sebenarnya kita balik kepada apa yang kita makan dan asal makanan kita itu adalah daripada aktiviti pertanian. Jadi kalau tengok, okay, kalau apa tajuk-tajuk yang kita akan belajar dalam masa 1 sem ini. So kalau boleh tengok dekat sini, saya kongsikan di sini. Okay, mula-mula kita akan belajar berkaitan dengan asas pertanian. Okay, kita akan juga belajar berkaitan dengan tanaman, bukan setakat tanaman. Okay, kita akan belajar berkaitan haiwan dan juga perikanan. Okay, dan tidak lupa juga kita juga akan sentuh sedikit berkaitan dengan perhutanan dan juga agroturism lah. Okay, sebab ini semua adalah berkaitan dengan pertanian dan kalau kita secara tidak langsung lah, kalau kita boleh perasan, sebenarnya benda ni semua adalah benda yang normal di sekeliling kita. Okay, yang kita selalu makan dan sebagainya. Jadi kita akan belajar berkaitan dengan bagaimana menghasilkan hasil pertanian. Okey, bagaimana menanam, bagaimana membela dan sebagainya. Seterus itu kita juga akan belajar berkaitan dengan proses makanan pula lah. Okey, iaitu second part of the topic itself. Okey, kalau awak tengok dekat sini, okey, ada berkaitan dengan makanan berasaskan tanaman, berasaskan haiwan, okey, dan juga perikanan lah. Okey, ini untuk sem yang pertama. Okey, dan
yang menariknya sebelum pandemik, untuk aktiviti pertanian lah, kami banyak aktiviti-aktiviti di ladang khususnya. Seperti yang boleh anda tengok dekat sini. Ini semua adalah gambar-gambar aktiviti di ladang lah. Yang mana pelajar kita bawa masuk kolam ikan. Menanam tumbuh-tumbuhan, bermain selut di sawah padi. Kita belajar juga, kita ada juga lawatan-lawatan ke kilang-kilang perprosesan makanan seperti yang ada dalam gambar ni, kita pergi ke Ajinomoto dan sebagainya lah. Kita juga akan ada pergi ke ladang lembu. Ini contoh-contohnya. Untuk semester kedua pula, kita juga akan belajar, semester kedua berbeza sedikit daripada sem pertama, kerana semester kedua ni kita akan belajar berkaitan dengan marketing, berkaitan dengan keusahawanan. Bagaimana produk-produk pertanian ini kita boleh pasarkan kepada pengguna. Itu yang kita akan cover lah untuk SEM 2 ni. So kalau tengok, kita akan belajar macam mana, kita akan ajar semua student asasi ni, student expert ni macam mana nak buat business plan. So kemungkinan ada juga yang sekarang ni pelajar expert sendiri, mereka dah buat business sendiri pun. Dan bagaimana, dan kalau dulunya untuk amali kita buat visit lah di pasar tani, yang mana pelajar ini sendiri akan bantu penjual-penjual di pasar tani. Itu semua ketika sebelum pandemik. Tetapi ketika pandemik ini, kita ada perubahan lah dari segi aktiviti. Yang mana seperti sebagai contoh lah yang saya boleh berikan, untuk bahagian keusahawanan, kita jalankan keusahawanan secara online. Jadi semua pelajar di dalam kumpulan, mereka perlu menjual produk berasaskan pertanian, tetapi kita ubah medium, bukan face to face tetapi secara online. Jadi pelajar ni kalau dia dah habis expo pun dia boleh teruskan juga bisnes dia secara online. Tiada masalah. Dan nanti saya boleh share juga contoh lain aktiviti amali kami lah. Alright, kejap ya, saya share. Contoh, walaupun belajar secara online, kalau boleh tengok dekat dalam sharing saya ni, pelajar juga ada task, disebabkan pandemik COVID, pelajar perlu belajar di rumah secara online, tetapi aktiviti amali walaupun kita tak dapat buat di ladang-ladang, kita bagi barang kepada pelajar, yang di sini kita bagi kit untuk pertanian, yang mana pelajar ini sendiri perlu menanam sayur-sayuran di rumah dengan menggunakan barang-barang terpakai. Kita berikan biji benih dan seperti saya boleh share dekat sini, kalau boleh tengok, kreatif, betapa kreatifnya pelajar expert ni, dia boleh tanam sayur dalam bola basketball, yang dah tak boleh digunakan lagi. Dan ada pelbagai lagi, ada juga yang menggunakan pendekatan secara aquaponik dan sebagainya. Jadi pertanian ini kita boleh lakukan di mana-mana saja, bukan sekadar hanya di ladang-ladang lah. Di rumah malah, di rumah kita sendiri pun boleh kita buat. Jadi ini antara aktiviti yang saya boleh kongsikan lah. Daripada bidang pertanian. Ada pelbagai lagi aktiviti dalam, contohnya dalam ketika pandemik ini, kami juga adakan webinar secara dalam talian, yang mana kita jemput speaker daripada agensi-agensi kerajaan dan berkongsi informasi-informasi bersama pelajar-pelajar lah. Ada banyak lagi yang kita akan jalankan, dan saya mengharapkan lebih ramai pelajar yang jangan stres-stres, jangan risau kalau nak apply expo ni kena jadi petani ke tidak. Malah ini boleh membuat mengurangkan stres pelajar. Kita ada banyak aktiviti-aktiviti yang lebih menarik. Mungkin setakat ini
Yes, tak stres pun. Nah, kita nampak ada yang tulis kat sini, tak stres pun nanti, hilang stres. Ya, betul. Okey, mungkin lebih banyak lagi saya akan kongsikan pada masa-masa akan datang lah. Cukup sekadar untuk perkongsian singkat daripada saya. Terima kasih. Jangan lupa letaklah Asper sebagai pilihan pertama anda di UPU. Terima kasih. Terima kasih Cik Emilia. Seronok kan? Hashtag Esper bukan petani. Tu selalu sangat pelajar guna. Jadi jangan takut sangat dengan Esper ni. Tapi subjek pertanian ni memang best gila. Orang kata memang subjek yang release station. Dah stress buat aktiviti amali dah stress aktiviti harian yang lain. So boleh release your stress untuk aktiviti amali di bawah kursus pertanian ni. Okey, yang kedua, panel kedua kita dipersilakan Dr. Iziana untuk bercerita tentang bidang biologi. Apa yang bestnya biologi ni dekat Esper? Silakan doktor. Terima kasih Puan Zaila selaku pengerusi majlis pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada barisan kepimpinan Esper dan juga semua para hadirin, terutama ibu bapa dan juga adik-adik yang baru lepas SPM. Untuk biologi unit, saya akan terangkan sedikit tentang biologi di Esper. Barisan kepimpinan barisan pensyarah di Esper diketuai oleh Dr. Nadia, ketua bidang biologi, dan kami juga di sini pengarah Esper, Dr. Marina juga adalah pengajar biologi di Asasi, dan kalau kita lihat di bawahnya adalah bidang kepakaran untuk setiap pengajar. So adik-adik ada sangat bertuah sebab yang mengajar biologi ni adalah orang-orang yang pakar dalam bidang masing-masing. Kalau tengok di sini kan, di slide yang nampak kat sini, wajah-wajah ceria pengajar biologi yang akan sentiasa menolong adik-adik untuk belajar biologi di Asasi. Kami juga mempunyai guru-guru yang akan mengajar biologi di Asasi. Kalau kita tengok di sini, ini yang selalu adik-adik akan tanya, apa yang kita akan belajar dalam subjek biologi ni? Saya nak ambil engineering, tapi perlu ke saya belajar juga biologi? Perlu. Di Asasi semua subjek adik-adik perlu ambil. Kalau untuk ASB 04, ini adalah semester 1, subjek yang perlu diambil semasa semester 1. So kita akan belajar basic cell, animal cell, plant cell, organel yang ada dalam cells, kemudian tentang enzim, tentang proses-proses, tentang kepelbagaian tumbuhan, haiwan. Ini kalau kita tengok, ada yang bagi tahu saya, doktor, ini macam SPM masa biologi form 4 dan form 5. Betul. Memang lebih kurang, tetapi bila di foundation level akan ada penambahan advancement of knowledge dan kita akan belajar agak deep sedikit. Okay. Untuk semester 1 ni, kalau tengok di sini, ada yang kita kena belajar tentang tumbuhan, kepelbagaian tumbuhan, haiwan yang berbunga, tidak berbunga. Ada yang bagi tahu tentang tumbuhan ni, ada yang kurang berminat kan berbanding dengan haiwan. Ini memang selalu ditanya. Dan apa yang kita buat di unit biologi, kita cuba bawa student-student ataupun cuba bawa para pelajar ke tempat yang banyak tumbuh-tumbuhan untuk belajar kenal dan cinta dengan tumbuh-tumbuhan tu. So salah satu tempat yang kita bawa para pelajar untuk jalankan aktiviti ala-ala treasure hunt gitu di Taman Botani Putrajaya. Okay. So di sini pelajar akan buat aktiviti dan lebih kenal, boleh pegang daun, boleh tengok secara fizikal. Ini apa yang kita buat sebelum pandemik COVID-19. Tapi bila berlaku pandemik COVID-19, apa yang kita buat adalah kita adakan pertandingan fotografi. Pertandingan fotografi, so maksudnya bila student ada di rumah ataupun di college, boleh ambil gambar tumbuhan ataupun serangga haiwan dan boleh masuk ke pertandingan. So dari situ juga student boleh tengok secara lebih teliti tumbuhan ataupun
haiwan di sekitar rumah ataupun college. So untuk semester kedua, para pelajar akan belajar tentang genetik dan juga sistem haiwan dan tumbuhan. So bila cakap dengan sistem ni, kita bercakap tentang sistem, ini adalah subjek yang penting sebenarnya untuk student, untuk pelajar yang nak sambung perubatan, nak sambung veterina. Sebab ini ada banyak perkaitannya. Kita pun ada banyak student ataupun pelajar yang dah sambung ke veterina dan juga perubatan, dan kita adalah feeder untuk fakulti perubatan dan veterina. So fakulti ini memerlukan pelajar-pelajar yang sangat bagus dalam biologi, dan kita harapkan di peringkat foundation ni kebanyakan studentnya perlu ada basic yang cukup sebelum masuk ke peringkat bachelor. Kita juga adakan program. Contohnya katakanlah macam Sen 1, kita belajar tentang mikroskop. So student perlu tahu parts of microscope, parts and function. Kemudian apa yang student belajar tu, kita akan buat perpindahan ilmu kepada anak-anak yatim, asnaf. So di sini student yang menyertai program ni sangat berbesar hati untuk mengajar anak-anak yatim tersebut, dan bila kita ajar orang lain, kita akan rasa lebih seronok sebab niat kita untuk mengajar orang lain. So feedback ataupun maklum balas yang kita dapat daripada program tu, memang mereka mempraktikkan apa yang dibelajar dalam makmal. Saya rasa setakat itu saja perkongsian saya bagi unit biologi malam ni. Terima kasih banyak-banyak atas ruang dan peluang yang diberikan. Kalau ada apa-apa, boleh tanya di Zoom chat. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Izzy. Panjang lebar kan nak explain pasal biologi tu. Sebab ada yang tanya juga dekat ruangan chat dekat MV Live, belajar di asasi ni susah ke belajar biologi di asasi berbanding SPM? Ada yang tanya di MV Live ni. Susah ke doktor? Tak susah sebenarnya. Saya rasa tak susah sebab dengan bantuan kawan-kawan dan juga dengan bantuan pensyarah, insya-Allah saya rasa pastinya para pelajar boleh apa orang kata excel di peringkat foundation. Dengar tu adik-adik yang bertanya di ruangan MV Live tadi Okay, next kita akan menjemput Profesor Madya Dr. Siti Nurul Ain daripada bidang kimia untuk bercerita pula apa yang best dengan bidang kimia ni. Dipersilakan doktor. Okey, sebentar ya. Alright, okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis, Puan Zalawati, dan juga kepada Barisan Kepimpinan ESPA. Selamat datang diucapkan kepada ibu bapa dan juga adik-adik lah yang menyertai Zoom live ni. Right, jadi saya akan kongsikan saya sebagai ketua bidang untuk unit kimia Pusat Asasi Sains Pertanian atau pendeknya ESPA. ESPA is Asasi Sains Pertanian. Unit nama pun dah best kan, apatah lagi kalau you datang belajar di sini. Right, so saya akan ceritakan sedikit lah bagaimana pula dengan bidang kimia. Okay. So ini adalah sebenarnya senarai khusus yang para pelajar perlu ambil sekiranya menyertai ESPA daripada bilangan 1 hingga bilangan 12, di mana kesemua khusus ini diambil untuk 2 semester sebenarnya. Jadi saya ambil contoh lah sebab saya bidang kimia, saya ambil contoh bidang kimia yang nombor 5 ini, iaitu ASC 0304 adalah kod untuk subjek kimia. Kimia 1 perlu diambil semasa semester 1. Setiap semester dia akan meliputi 18 minggu, tidak termasuk untuk peperiksaan akhir, ada 18 minggu pengajian, di mana jam kredit adalah 5. Jadi pada semester kedua pula, para pelajar perlu mengambil kimia 2. Jadi ini juga adalah selama 18 minggu. Begitu juga dengan subjek-subjek lain di mana perlu diambil untuk kedua-dua semester tersebut. Jadi untuk kimia ini, subjek yang terlibat ataupun kontennya adalah melibatkan physical chemistry, inorganic chemistry dan juga organic chemistry.
di mana dia lebih kurang macam yang kamu belajar dalam SPM tapi akan pergi dengan lebih mendalam lagi. Okay, right. So saya akan skip yang ini. Yang ini makluman ni para pelajar dan ibu-ibu bapa boleh dapatkan daripada laman web Pusat Asasi Sains Pertanian UPM, ya. Right. So ini adalah tenaga pengajar untuk bidang kimia. Saya sendiri dalam bidang kimia ada 9 orang pensyarah, 3 orang pegawai perkhidmatan pendidikan dan juga 3 orang penolong pegawai sains. So saya Dr. Nur Azinazah Salim di sini, Dr. Muhammad Alif, Dr. Siti Afliza, Dr. Adila, Dr. Min, di mana mereka merupakan pensyarah kanan, Dr. Syafis Tirani, Dr. Intan Diana, Dr. Nurhana, mereka juga adalah pensyarah kanan, dan juga pegawai perkhidmatan pendidikan kami adalah Cik Nur Puan Nur Hidayu, Cik Nur Syafiqah dan juga Encik Muhammad Najib. Jadi kalau lihat tenaga pengajar kami insya-Allah lah di kalangan yang terbaik juga. Okay. Ini adalah barisan penolong pegawai sains di mana mereka terlibat untuk perihal makmal untuk bidang kimia. Okay, so kita ada 3 orang di sini penolong pegawai sains, Puan Syara, Encik Adi dan juga Encik Rashid Muhammad. Mana tahu kalau ada antara mereka ini dikenali di kalangan audien yang menonton, ya. Okay, alright. So jadinya saya ingin berkongsi sedikitlah apa aktiviti yang bidang kimia pernah jalankan. Jadi antara yang terkini due to the pandemic, jadi semuanya kena virtual kan. Ini adalah satu pertandingan yang kami anjurkan untuk 700 plus students, di mana kami menjalankan pertandingan 5 MV competition, iaitu 5 minute video competition, di mana kami challenge pelajar untuk mereka menyediakan video selama 5 minit sahaja yang dapat menyampaikan makluman secara saintifik berkaitan bidang kimia. Okay? Dan memang selalunya pelajar ESPA ni dapat menyampaikannya dengan begitu mengagumkan. Jadi para pemenang untuk pertandingan ini memang diberikan hadiah berbentuk wang tunai lah. Jadinya di mana ini juga sebahagian daripada student centered learning activity kami juga, di mana kami memang menggalakkan pelajar untuk mereka explore potensi diri mereka supaya lebih lagi menyelami pembelajaran menggunakan IT. Okay, jadinya secara tak langsung para pelajar ESPA ni dia dapat mencari bagaimana cara nak sediakan video tu dengan cara yang menarik, macam mana nak sediakan konten yang dapat disampaikan dengan cara yang terbaik sekali lah. Okay, so ini adalah yang dapat saya screen capture lah semasa program tersebut. Okay. Ini adalah juga antara SCL activity. SCL is student centered learning activity, di mana kita memusatkan kepada pelajar sebab di ESPA sudah tentulah kami tidak memberikan pengajaran secara konvensional sahaja, tapi juga kita nak cara supaya pelajar lebih involved bersama dengan pensyarah. It is fine, right? So ini adalah antara poster yang disediakan oleh pelajar. Saya dapat kongsikan satu saja. Alright, so di sini pelajar bukan sahaja dapat belajar teori dan sebagainya dalam bidang kimia, tapi mereka dapat dapat relate atau kaitkannya dengan kehidupan seharian. Itu yang selalunya yang kami cuba untuk implement pada para pelajar di ESPA supaya mereka lebih kreatif. Okay, so ini adalah ini gambar yang saya kongsikan adalah salah seorang daripada guru kami yang bersedia untuk syuting ni untuk kami menyediakan kandungan amali secara virtual. Jadi kami videokan ni sebab pandemik kita tak dapat secara bersemuka, jadi kami videokan bagaimana nak menjalankan amali-amali yang tertentu. Jadi kami videokan sendiri, di mana saya nak tunjukkanlah bahawa komitmen kami di ESPA ni memang sangat-sangat tinggi untuk memberikan kefahaman yang lebih lagi kepada para pelajar. Right, so ini antara happy faces of my students sahaja je saya kongsikan di sini. Macam saya nyatakan tadi, pengajaran kita tidaklah secara konvensional saja, lecture saja, tapi kita selang sediakan supaya pelajar ni dapat mencari makluman daripada internet, daripada majalah-majalah sains. Kita memang minta supaya student ini supaya dia present balik apa yang dia faham itu dengan pensyarah. Tapi pensyarah bukannya garang,
maksudnya bila kita sentiasa berinteraksi dengan pelajar, pelajar pun rasa happy, pensyarah pun dapat lebih mengenali para pelajar di sini. Alright. So kalau dapat lihat sini ada pembentangan. Ini adalah antara dewan kuliah kita lah yang ada di ESPA. So mereka ni semua para pelajar saya yang happy lah. InsyaAllah lah mudah-mudahan. Alright, so ini adalah sesi amali di Makmal Kimia. Jadi saya tak adalah gambar semasa mereka menjalankan amali tersebut, tapi ini adalah nak menunjukkan bahawa semasa sesi amali kita akan adakan perbincangan di mana para pelajar mesti kena terlibat. Mesti kena terlibat supaya kefahaman itu dapat dirasai oleh every single students yang dalam makmal tersebut. Alright, so ini adalah nak menunjukkan bahawa selain daripada belajar sahaja, kami juga melibatkan para pelajar yang berminat, yang berpotensi di mana mereka boleh menyertai beberapa acara-acara peringkat kebangsaan. Ini adalah di antaranya di mana para pelajar ini semua pelajar ESPA untuk semester yang lepas, di mana mereka menyertai pertandingan inovasi pendidikan peringkat kebangsaan dan mereka memenangi pingat emas. Ini adalah satu tim saja, ada banyak lagi tim yang memenangi pingat daripada ESPA untuk pertandingan pendidikan seperti ini. Jadi saya kongsikan satu gambar di sini, di mana ini menunjukkan bahawa kami akan nampak potensi pelajar dia berminat, banyak bertanya sebagainya. Kami akan tarik mereka supaya mereka lebih ke hadapan dalam untuk menyampaikan idea. So kita tunjukkan dalam pertandingan inovasi seperti ini. Dan ini adalah yang terbaru di mana para pelajar kami di ESPA menyertai kuis kimia kebangsaan 2021. Dan ini adalah 3 orang daripada inilah yang memenangi sijil cemerlang. Jadi sijil ni adalah peringkat kebangsaan, jadi bagus untuk CV para pelajar ni. Tapi kita ada 100 peserta. Ini adalah 3 orang yang top lah yang saya dapat ambil gambar mereka. So ini juga adalah satu program yang kami jalankan semasa tak ada pandemik dulu, di mana kami juga libatkan penyertaan pelajar untuk join sama bersama pensyarah dan staf ESPA untuk menyertai aktiviti community. Ini on the way ini kita bersedia ambil gambar dia semasa kita naik bas sebelum kita menjalankan aktiviti community yang semasa ni. Right, so ini adalah antara gambar para pelajar yang saya dapat kongsikan di sini. Okey, so saya rasa itu saja saya dapat kongsikan di mana masa pun amat mencemburui. Kalau ada lebih masa yang berminat, bolehlah tanya apa-apa soalan di ruangan chat. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Ain. Okey, untuk panel seterusnya kita ada Dr. Muhammad Hassan. Okey, dipersilakan Doktor untuk bercerita tentang bidang matematik pula. Okey, dipersilakan Dr. Muhammad Hassan. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Saya nak share first. Okay. Pertama sekali saya nak sharekan unit matematik punya pensyarah. Okay. So dekat sini saya sebagai pensyarah kanan dan saya sebagai ketua bidang lah kat sini. And ni ialah Dr. Muhammad Ashraf. Dr. Muhammad Ashraf and ni ialah Profesor Madya Dr. Fazila. Ni Dr. Izzat. Okay. Ni Puan Yong, Encik Ahmad Nazri, Puan Wan Nur Atika, Syazana, dengan Munira dengan Amira. Okay. Yang bawah ni ialah guru lah. Yang atas ni semua ialah pensyarah. Okay. So saya nak juga share topik dalam matematik. So untuk matematik kita bahagi kepada tiga main topik yang penting. Dengar. So firstly kita ada calculus, and then kita ada algebra, and then kita ada statistik. So dekat sini kita punya teaching plan untuk semester pertama ni kita ada algebra, and kalau adik-adik tengok kat sini mostly chapter yang dekat sini ialah apa yang adik dah belajar. Contohnya macam matrix, vektor, derivatif, benda-benda topik yang adik dah pernah belajar lah. So bila nak join asas ini jangan takut, sebab some student dia takut nak join sebab dia rasa takut matematik susah, kimia tak. Actually benda yang topik yang dah belajar lah. So just kita akan tambah lebih sikit lah detail, okay. So
Jangan takut So ini untuk semester yang kedua. Semester kedua kalau adik tengok pun ini integration yang adik dah belajar lah. Integration, differential equation. Ni chapter barulah differential equation ni. Integration ialah yang biasa yang cari area, volume semua tu kan. Probability. Okay. Adalah certain topik baru kat sini. So saya rasa adik-adik jangan risau. Untuk matematik kita ada pensyarah-pensyarah yang bagus kat sini. Kalau tak faham, kita akan sedaya upaya akan bagi yang terbaik kat adik-adik. Kalau nak tanya apa-apa, nak tanya dari segi WhatsApp pun boleh, kita jawab. Tak kisah kat student. Kita akan bantu. Okay. So, apa lagi saya boleh share? Sekejap saya nak share. Okay. Mungkin Dr. Hassan boleh cerita kalau sekarang kan pandemik kan, macam mana belajar matematik waktu pandemik ni, contoh-contoh aktiviti yang dia buat, macam sepaham saya kita ada buat program apa tu, exploring statistik. Mungkin boleh share lah dengan pelajar kita kan, macam mana bentuk-bentuk aktiviti yang dia buat. Okay. Untuk menunjukkan menariknya matematik ni. Macam tu. Untuk matematik ni, kita rasa matematik kalau kita bagi kat adik-adik ni formula, and then kalau adik-adik nak buat benda tu and compute, and then just kita nak study daripada teori, so benda jadi boring, betul? So apa yang kita boleh buat ialah kita akan bagi adik-adik ni memahami dari segi application juga. So kita akan bagi adik-adik macam aktiviti macam program, so ataupun kita akan buat projek dengan adik-adik, so that you all kena collect data sendiri, and then kena analyse data tu sendiri, and then present dekat kita apa yang adik-adik collect tu semua. So kita akan juga ajar adik-adik dari segi software. So recently ni kita bagi software macam basic software, so that adik-adik nampak matematik ni bukan dari segi calculation sahaja, tapi dari segi geometry adik-adik nampak. So and benda tu jadi interesting, motivate adik-adik lagi untuk understand better matematik ni. So saya harap you all join lah untuk asasi adik-adik. So itulah setakat ni yang saya boleh sharekan untuk matematik. Okey, terima kasih Dr. Hassan. Okey, yang seterusnya kita ke bidang fizik. Okey, yang untuk bidang fizik ni nanti bersama dengan Dr. Ikan Syafiq bin Muhammad Nur. Dr. Ikan nanti bila Dr. Ikan bercerita tentang bidang fizik, mungkin Doktor boleh menjawab jugalah soalan di ruangan chat yang pertama tadi daripada Arni Fahana ni. Dia tanya, silibus asasi sains pertanian ada atau tidak fundamental teknikal untuk kejuruteraan aero angkasa? Dan yang kedua, kalau tiada, bagaimana UPM prepare student untuk technical fundamental memandangkan nanti ketika degree aero angkasa subtechnical? Maksudnya mungkin boleh ceritalah apa yang belajar dekat ESPER ni yang boleh kata digunakan sewaktu di bachelor nanti. Okey, silakan Dr. Ikhwan. Okay, terima kasih Puan Zaila. Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat petang bukan selamat malam kepada adik-adik. Belum boleh tidur lagi sebab kita sama-sama berkongsi berkaitan dengan ASPER. Right, jadi saya Puan Syafiq bin Muhammad Nur daripada bidang fizik di Pusat Asasi Sains Pertanian. Okay, jadi basically saya nak cerita sikitlah. Nampak sama macam adik-adik, tapi saya bukan kurang sikit, lebih sikitlah umurnya dengan adik-adik, tinggi sikitlah kan. Right, okay. Jadi ini basically berkaitan dengan bidang fizik. Okay, saya nak ceritakan sikit. Alright, dalam bidang fizik saya perkenalkanlah dalam bidang fizik macam bidang-bidang yang lain tadi kita ada beberapa tenaga pengajar. Jadi di bidang fizik kita ada keseluruhan 12 orang tenaga pengajar. Jadi dikotai oleh saya dan ada kalau kita lihat kat sini, adik tengok nampak ni, ada DR. Ini apa ni? Ini doktor. Bukan doktor perubatan tetapi doktor falsafah. Alright. Jadi adik kena bezakan apa itu doktor perubatan dengan apa itu doktor falsafah. Bermaksud doktor falsafah, mereka ini mempunyai degree di peringkat tertinggi di universiti iaitu di PhD. Okay, Philosophy of Doctorate. Right, kalau kita tengok kat sini kita ada 7 orang pensyarah kanan yang ada PhD, seorang pensyarah dan kita ada 4 orang guru. Jadi bila saya buat calculation, 58.33% adalah pensyarah yang mempunyai PhD. Maknanya kata adik jangan risau. Masuk dalam ASPER, fundamental of physics ni insya-Allah
adik taklah terlari sesat dengan daripada jalan yang salah, jalan yang benar. InsyaAllah lah adik berada di atas jalan yang betul. InsyaAllah kita di peringkat asasi cuba untuk memastikan adik-adik kukuh dan menguatkan bidang basic asas fizik. Jadi dalam selain daripada tenaga pengajar, kita juga ada penolong pegawai sains yang duduk di makmal untuk membantu adik-adik membuat amali. Sebab apa? Sebab dekat fizik bukan setakat belajar fizik. Kita adik-adik kena orang kata apa, apply. Maknanya kita nak praktikkan macam mana kita nak kaitkan fundamental asas fizik kepada aplikasi. Jadi kita gunakanlah, kita jalankan, kita laksanakan amali kan. Macam adik kat sekolah lah. Kat sekolah kenapa kalau kita tengok adik-adik kena masuk makmal, kena buat amali? Sebab kat sekolah cikgu-cikgu nak memastikan bahawa fundamental of physics adik-adik kuat. Maknanya macam mana adik-adik boleh kaitkan dengan ilmu fizik. Contoh pendulum kan, ayunan bandul. Macam mana kita nak boleh buat kaitan dengan ayunan bandul? Maknanya daripada ayunan bandul kita boleh kira gravity of bumi kan. Itulah contoh sahaja. Alright. So kat sini kita ada 2 orang penolong pegawai sains. Adik jangan risau. Nampak muka garang. Oh tapi abang ni terbaik dik. Okay, jangan risau. Kakak ni apa? Senyum je. Ni tertipu lah. Memang dia senyum lah dik. Kalau jangan risau lah. Dekat asasi semuanya ramah-ramah insyaAllah. Kalau tengok semua pensyarah-pensyarah pun muka je garang-garang dik. Tapi insyaAllah semuanya hati, bukanlah hati kaca, maknanya hati lembut. Kalau hati kaca tu lain jadi dik. Alright. Okay. Kat sini saya kongsikan rangka kursus. Kita ada 2 semester. Satu semester selalunya dalam 6 bulan. Alright. Sebab tempoh asasi, pengajian asasi di semua universiti, di semua IPT dan juga matrikulasi lah kita kata selama 1 tahun. Jadi 1 tahun dia terbagi kepada 2 semester. Jadi kalau adik-adik tengok kat sini semester 1 kita ada fizik 1 yang mana dia merangkumi ini topik-topik lah. Maknanya kalau kita tengok ni topik yang berkaitan dengan mekanik dengan gelombang. Adik-adik dah belajar dah dulu kat sekolah kan. Cuma kita ambil basic yang adik dah belajar kat sekolah, kita tambah. Itulah fungsi universiti. Which is bukan kita nak belajar sama. Kita akan cuba pastikan adik-adik dapat ulang kaji sedikit fundamental dan kita tambah baik supaya peningkatan ilmu itu ada. Itulah matlamat universiti, supaya peningkatan ilmu, maknanya penambahan ilmu di situ berlaku. Jadi kalau kita lihat di semester kedua, kita ada topik berkaitan haba, kita ada topik berkaitan elektromagnetik, dan juga kita masuk sedikit berkaitan fizik moden. Fizik moden ni adik-adik sukalah. Contoh berkaitan dengan kuantum. Tengok cerita Avenger kan. Macam mana? Boleh ke kita pergi ke masa lepas? Kita nak ikut Tony Stark tu kan? Boleh ke kita nak melawan Thanos? Teori-teori itu akan diungkapkan dan dirungkaikan di dalam ASPA. Nak tahu? Kena masuk ASPA lah. Right? Okay. Kemudian kat sini adalah antara kerjaya-kerjaya yang berkaitan dengan fizik yang sempat saya sentuh lah. Right? Berkaitan dengan jurutera. Adik-adik dengan ilmu fizik ni insyaAllah adik-adik boleh pergi menjadi seorang jurutera. Kita boleh tengok jurutera angkasa, aeroangkasa, jurutera kimia, jurutera awam, komputer, elektrik, mekanikal dan juga boleh jadi saintis. Saintis kita boleh bagi pada fizik teori, fizik bahan, instrumentasi, biofizik, geofizik. Jadi nak jadi macam Albert Einstein, boleh pergi pada teori fizik, fizik teori. Nak jadi macam Elon Musk. Elon Musk tu orang yang yang sekarang ni buat Tesla kan. Pergi kepada fizik bahan. Kan, which is dengan bahan tersebutlah dia boleh buat bateri, dengan bateri dia buat kereta, hybrid car. Nampak itulah penggunaan dan kegunaan ilmu fizik. Kemudian kalau adik-adik minat nak jadi seorang pendidik, boleh jadi seorang guru sekolah, jadi pensyarah universiti kan. Jadi yang ni kalau guru sekolah adik-adik masuk kepada peringkat pendidikan kan, ataupun kalau jadi pensyarah universiti adik-adik kena ada master dan PhD. Kemudian nampak perubatan. Tak semestinya perubatan ni adik-adik kena ada biologi. Nampak kalau saya tulis kat sini adalah kejuruteraan bioperubatan dan audiologi. Maknanya kat sini macam orang yang adik-adik mahir, adik-adik pakar dalam sesuatu bidang. Maknanya kalau kita tengok kat sekolah, kat hospital dia ada MRI kan. MRI ni dia adalah pakar dalam satu bidang. Maknanya macam mana dia boleh menggunakan ilmu fizik dan dalam perubatan. Contoh jugalah adik-adik nak jadi seorang doktor. Tetapi dengan ilmu fizik macam mana adik-adik tahu macam mana nak kawal force, tenaga untuk potong badan orang ni, nak belah orang. Itu semua kena adalah ilmu fizik kan. Okay, kemudian boleh jadi penganalisis kuantitatif kan, jadi agent pattern, kemudian boleh jadi meteorologi kan, keluar dekat TV lah. Oh hari ni Malaysia hujan sepanjang hari. Contoh. Kemudian boleh jadi arkitek kan, nak buat bangunan, kemudian boleh jadi penganalisis sistem komputer. Kita boleh bukan jadi stalker dik, tapi kita buat
benda yang baik-baik lah kan. Dan kemudian pembangunan web, kemudian boleh jadi artis multimedia atau animator. Bolehlah lawan Ejen Ali, bolehlah lawan Upin Ipin kan. Kemudian jadi pentadbir pengkalan data. Yang ni lah antara yang sempatlah saya capture. Jadi kalau kita tengok tadi ada satu soalan daripada adik, dia kata silibus asasi sains pertanian ada atau tidak fundamental teknikal atau kejuruteraan elektro angkasa. Kalau kita tengok kat sini, saya selaraikan sedikit silibus adik, tidak ada kaitannya. Tetapi bila adik masuk di dalam bidang ini dekat asasi, adik kena faham kita belajar asasi. Nama asasi adalah asas. Bermaksud kita menyediakan diri adik asas kepada degree, kepada bidang-bidang degree yang adik-adik akan ambil nanti. Jadi asas ni macam mana? Macam kita lah, diri kita asas kita kena ada baju seluar kan. Macam tu lah. Nanti bila dah ada baju seluar, adik-adik pergi mana? Adik boleh lah keluar. So kita namakan asas lah. Jadi bila adik-adik nak ambil bidang aero angkasa, nanti bila adik masuk ke dalam sambung ke dalam kejuruteraan aero angkasa, adik akan belajar bahagian teknikal tersebut. Dia akan ajar. Jangan risau. Kat sini kita akan kukuhkan fundamental. Kemudian kalau tiada, bagaimana UPM prepare student untuk technical fundamental memandangkan ketika degree aero angkasa subteknikal. Ini saya dah sebut tadi lah. Maknanya kita ajar adik sebagai fundamental lah. Sebab bila asas fundamental adik kuat, kan adik-adik boleh pergi mana-mana saja. Contoh, kalau adik-adik boleh buat darab tambah tolak darab bahagi kan. Apa-apa penyelesaian, pengkamiran boleh selesai, perbezaan pun boleh selesai kan. So asas itu penting. So macam sinilah kita sediakan adik-adik dengan asas, kemudian di peringkat degree insya-Allah adik-adik boleh perform. Okey. Kemudian kat sini saya tunjukkanlah sikitlah sesi pengajaran dan pembelajaran. Ini kuliah dan tutorial sebelum pandemik sebelum pandemik nampak ni. Ini kita ada pembelajaran kelas, macam mana keadaan kat kelas lah, kat kuliah. Ini ada student-student present kan, kita ada buat session tutorial. Macam mana student present, macam mana kedudukan dalam kelas kan. Tengok muka nampak stres dek, tapi nampak tu ada yang senyum tu. Dia konon je tu, sebab bila nak ambil gambar tu dia buatlah muka contoh stres-stres sikit, tapi sebenarnya seronok dalam kelas dek. Kemudian ini adalah aktiviti kelab mali lah. Nampak kita buat eksperimen dalam lab. Dia tengok ni macam mana eksperimen yang kita jalankan lah yang melibatkan dengan subjek fizik. Itu tadi yang sebelum pandemik. Ini yang berlaku bila pandemik dekat Malaysia ni. Kita buat pembelajaran secara online. Kita gunakanlah, ada pensyarah yang menggunakan medium Zoom, ada yang menggunakan medium Google Meet kan. Jadi ini tengok muka ceria je. Walaupun pandemik dia relax je dek. Seronok. Sebab apa? Sebab yang penting penyampaian ilmu itu sampai. InsyaAllah. Ini cara, ini gambar-gambar lah lepas habis kelas lah kan. Dan ni lah contoh-contoh yang mereka present lah. Ada presentation, kita bagilah buat presentation. Adik tak payah nak susah-susah. Adik tekan je kat komputer. Orang kata apa? Tayanglah slide presentation adik tu kan. Cara dia explain je. Right? Yang lelaki saya tak tahulah, ada yang pakai baju ke tak pakai baju tu saya tak tahu. Tapi yang penting penyampaian tu sampai. Alright. Ini adalah amali. Kalau kita tengok tadi dalam bidang kimia dia ada membuat video maknanya setiap unit setiap bidang di asasi UPM ni kita berusaha untuk memastikan penyampaian ilmu itu sampai kepada setiap pelajar. Jadi ini yang diamalkan oleh fizik, kita buat virtual laboratory. Seiring dengan perkembangan dunia IR 4.0. Bila IR 4.0 semuanya is Internet of Things. Jadi kita pun cubalah fitkan dengan bidang tersebut supaya adik-adik tidak ketinggalan. Bermaksud kita di UPM cuba berusaha memastikan adik-adik mendapat ilmu yang terbaik dan seiring dengan perkembangan dunia insya-Allah. Okey, di sini selain daripada kita punya pembelajaran tadi ada aktiviti-aktiviti yang fizik buatlah. Okey. Macam tadi kalau kita tengok kimia ada aktiviti 3 minutes tu kan. Jadi fizik kita ada aktiviti Expo Physics Exhibition. Maknanya kalau kat sekolah adik-adik pernah masuk exhibition tak? Exhibition kita nyatakanlah macam apa adik-adik buatlah bahan ke apa dan kita persembahkan. Sebab apa kita buat program ni? Kita nak cungkil bakat bukan setakat pembelajaran. Kita diasasi bukan nak memastikan adik-adik hanya boleh mahir dalam segi penulisan, maknanya jawab exam semua. Tetapi adik-adik mesti boleh bercakap, mesti boleh berkomunikasi, which is communication skill. Kemahiran insaniah itu yang kita akan cuba polish dalam diri adik-adik. Kan? Supaya kita nak tengok, bukan bila adik dah keluar dekat industri nanti, adik-adik kena boleh bercakap. Nanti bila sampai kat waktu interview, adik-adik boleh jawablah interview tersebut. Bila bagi satu pekerjaan, adik-adik boleh laksanakan dengan baik. Tidaklah menjadi seorang yang hanya boleh menjawab orang kata apa
exam based student. Kita bukan nak lahirkan pelajar exam based student. Kita nak melahirkan pelajar yang betul-betul memfaham ilmu knowledge tersebut. Ini antara aktiviti yang dibuat lah. Kalau yang ni juga kita buat kita join macam Dr. Ain sebut tadi, dia ada buat peringkat kebangsaan. Inilah aktiviti yang kita pergi kepada peringkat kebangsaan. Ini dianjurkan di UiTM. Kita bawa pelajar yang terbaik di dalam UTM, di dalam asasi, ASPA. Kita bawa macam tadi Dr. Ain memilih untuk bidang kimia. Di sini kita memilih untuk bidang fizik. Bermaksud adalah lagi beberapa tim daripada ASPA yang join dan kita alhamdulillah lah berjaya lah dapat medal, dapat gold dek. Bermaksud sebab apa? Sebab dengan bantuan sama perkongsian yang kita kongsikan dengan pelajar-pelajar, insya-Allah ini kalau adik tengok nampak je kosong, tetapi ini membantu adik-adik untuk bila adik-adik dah habis lepasan degree nanti nak minta kerja, inilah yang boleh adik masukkan di dalam CV adik-adik. Okey. Kemudian kat sini juga kita selain daripada memandangkan pandemik, kita buat aktiviti di dalam atas talian. So ini kita buat Expo Physics Exhibition lah. Maknanya diorang bentangkan di dalam Google Meet dan siapa yang menang kita bagilah hadiah berupa RM500 untuk yang first prize. So adik tengok seorang je masuk dapat first prize. Boleh power lah dia ni kan. So adik-adik kalau dia boleh buat, saya yakin insya-Allah adik-adik pun boleh buat. Okey, kemudian kita ada Pre-University Malaysia Innovation Competition yang diadakan di UMT. So alhamdulillah ada beberapa kumpulan yang pergi dan kita berjaya membawa balik gold. So maknanya ini bukan di peringkat kita, maknanya kita polish diri adik-adik. So yang saya cakap tadi lah, bukan setakat knowledge tetapi your communication skill. Alright, jadi apa tunggu lagi dek? Jom masuk ASPA. Okay. So saya serahkan kembali kepada Puan Zaila. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Ikhwan. Boleh nanti adik-adik boleh bayangkan macam mana keceriaan kalau Dr. Ikhwan mengajar dalam kelas nanti kan. Okey, terima kasih banyak Dr. Ikhwan. Okey, untuk next panel yang terakhir kita menjemput Puan Siti Nurbaiti binti Yahya untuk bercerita mengenai bidang bahasa Inggeris. Silakan Puan Baiti. Okey, terima kasih Puan Zaila. Assalamualaikum dan selamat petang kepada ibu bapa dan juga adik-adik. Terima kasih kerana sudi menghadiri Hari Terbuka Pusat Asasi Sains Pertanian. Saya harap suara saya clear ya, semua boleh dengar. Clear, jelas. Alhamdulillah jelas. Right, terima kasih. Sebelum tu saya ingin kongsikan pengajar-pengajar untuk bidang bahasa Inggeris. Kita ada 7 orang. Okey, 7 orang kesemuanya. Kesemuanya adalah wanita, girl power. Secara kebetulan ya, girl power. Okey, so ini adalah pengajar yang akan mengajar adik-adik insya-Allah kalau adik-adik memilih ASPA. Okey, saya cuba untuk ringkaskan ya. Okey, berkaitan dengan kursus pula, okey, untuk bahasa Inggeris, mungkin adik-adik tanya-tanyalah apa yang akan adik-adik pelajari untuk bahasa Inggeris. Sama juga seperti bidang lain, bahasa Inggeris juga menawarkan 2 subjek ataupun 2 kursus. Kursus yang pertama, iaitu pada semester pertama, lebih bersifat proficiency, kemahiran. Jadi kita fokuskan kepada kemahiran dan kita bahagikan kursus tu kepada 4 kemahiran berbahasa lah, iaitu writing, speaking, listening and also reading. Okay. Di sini juga kita akan mendedahkan pelajar dengan MUAT. Ya, sebab MUAT pun saya pasti adik-adik tahu yang ujian MUAT juga akan diambil mengikut komponen. Reading, writing, speaking, so on and so forth. Okay, jadi kita akan dedahkan pelajar-pelajar dengan MUAT. Saya harap adik-adik tahu kepentingan MUAT sebab in order for you to apply for your degree, you have to first seek for MUAT. Jadi sangat penting. Kita juga ada pemeriksa MUAT di kalangan pengajar-pengajar kita, ya, pemeriksa MUAT. Untuk khusus yang kedua, itu pada semester kedua, kita akan memperkenalkan adik-adik tentang akademik English lah. Yang ini adalah sesuatu yang baru. Saya rasa adik-adik tak pernah belajar lagi di peringkat SPM. Tapi jangan risau, seperti yang Dr. Ikhwan nyatakan tadi, kita akan ajar basic dulu. Dan benda ni adalah penting untuk prepare adik-adik untuk berhadapan dengan pembelajaran di peringkat degree ataupun bachelor. Ya, mengenai pengajaran untuk lecture kita, memandangkan sekarang ni pandemik, kita akan banyak gunakan Zoom dan juga Google Meet. Tapi kita juga ada banyak aktiviti-aktiviti sambingan dalam kelas
kita cuba variasikan platform ataupun media yang kita gunakan. Saya pasti adik-adik sangat familiar dengan TikTok, Instagram, Instastory. Jadi kita gunakan benda ni untuk ajarlah komponen-komponen dalam bahasa Inggeris. Contohnya untuk belajar pronunciation, kita banyak gunakan TikTok. Kalau ada discussion, kita gunakan Flipgrid dan beberapa lagi platform-platform yang lain. Okay. Selain daripada tu, memandangkan dua kursus ni bersifat akademik, jadi untuk melengkapkan pengalaman pembelajaran adik-adik, kita juga ada program tahunan yang kita namakan sebagai English Festival. Okay, so English Festival ni selalunya pelajar gunakan peluang ni untuk have fun, sebab kita ada sediakan games untuk pelajar bermain. Di samping tu kita juga ada sediakan beberapa pertandingan untuk pelajar join, macam pertandingan menulis puisi, pertandingan menulis cerpen, short stories, pertandingan menulis memes, memes, buat dub smash. So ini adalah antara pertandingan-pertandingan yang kita masukkan dalam program tahunan kita untuk melengkapkan pengalaman pembelajaran. So tak adalah akademik sahaja. Okay, you study hard but at the same time you also play hard. Okay, so hopefully it will be enjoyable. Ada balance lah, academic dan juga fun. Okay. Basically itu sahaja daripada saya untuk unit bahasa Inggeris dan juga kursus bahasa Inggeris. Jika ada apa-apa lagi soalan boleh bertanya di chat. Okay, di ruangan chat. Apa-apa pun saya seperti juga yang lain, I'm actually looking forward to see you in Esper soon. Okay, thank you very much. That's all from me. Okay, terima kasih Puan Baiti. Okay, mungkin saya petik satu dua soalan daripada ruangan Zoom. Tadi saya ternampak ada yang bertanya, apakah maksud 5 kredit 4+1? Yang ni Dr. Syamah mungkin boleh cerita sikit kot. Apa maksud 4+1 tu? Bila kita cakap contohnya subjek fizik 5 kredit, 4+1 tu apakah maksud 4 campur 1, 4+1 tu Doktor? 4 campur 1 tu, 4 tu adalah untuk dia punya pengiraan jam kuliah dia, dan 1 tu adalah untuk amani lah. Selalunya amani tu 3 jam. Untuk khusus seperti biologi, fizik dan chemistry ada amali. Untuk matematik tak ada amali lah. Kira dia punya jumlah kredit untuk setiap khusus. Okay, itulah ya. Okay, rasanya semua panel dah bercerita mengenai Esper malam ni, dan ruangan soalan kalau saya nak baca satu-satu pun macam memang banyak ni, bertalu-talu soalan, dan saya harap admin Pusat Asasi boleh membantu untuk menjawab di ruangan chat, termasuk juga di ruangan FB Live. Okay, di kesempatan pada malam ini, mesti tanya-tanya kan, kita tak ada pengarah Esper bersama dengan kita pada malam ni. Jadi mungkin saya nak kongsikan sedikit amanat daripada pengarah asasi, iaitu Profesor Madya Dr. Marina binti Muhammad Taib Elias Muhammad. Beliau menyampaikan salam kepada semua audiens kita pada malam ini, di mana beliau tidak dapat bersama kita. Dan di sini saya bacakan apa ucapan beliau. Terima kasih diucapkan kepada para pelajar dan ibu bapa kerana dapat bersama menyertai sesi pada malam ini. Dan diharapkan maklumat yang dikongsikan dapat memberikan pencerahan terhadap Esper dan pengajiannya. Esper telah melahirkan ramai graduan cemerlang dalam bidang perubatan, kejuruteraan, pertanian dan lain-lain. Dan diharapkan para pelajar baharu yang akan datang dapat meneruskan mengembilangkan Esper, insya-Allah. Jadi, jadikanlah Esper sebagai pilihan pertama anda dan kami menanti kedatangan anda. Jadi di kesempatan ini saya mohonlah yang ada bersama kita malam ini mendoakanlah kesejahteraan dan kesihatan Profesor Madya Dr. Marina binti Muhammad Taib. Dia tak dapat bersama kita atas ada masalah kesihatan sedikit. Jadi mungkin kita mohonlah sama-sama mendoakan diberikan kesihatan, diberikan kesembuhan buat beliau. Okey. Di penghujung sesi ni, sebab kita pun dah sampai waktunya dah. Orang kata dah waktu pun ayat biasa kita dengar lah mencemburui kita. Saya nak kongsikan sedikit paparan video yang dihasilkan oleh alumni Esper. Apa perspektif mereka, pandangan mereka tentang Esper ni. Jadi saya kongsikan di paparan skrin.
suara? Hai semua, nama saya Aiman. Saya merupakan pelajar perubatan di Universiti Putra Malaysia. Hari ini, saya ingin memberitahu anda kenapa anda semua kena memilih Asasi Sains Pertanian di Universiti Putra Malaysia. Nama asasi ni Asasi Sains Pertanian. So maksudnya degree nanti kena ambil pertanian je? Taklah, Asasi Sains Pertanian ni sama je macam Asasi Sains lain. Anda juga akan belajar subjek chemistry, biology, physics. Cuma tambah lagi satu subjek iaitu subjek pertanian. Berbaloi sangat ke belajar subjek pertanian ni? Mestilah berbaloi. Banyak yang kita boleh pelajari sebenarnya dengan mempelajari asas pertanian ni. Tambahan itu, anda boleh luaskan skop peluang pekerjaan anda untuk menceburi bidang pertanian. Jadi, apa tunggu lagi? Jomlah belajar pertanian. Best je. So, apa yang special sangat pasal Aspen ni? Okey, apa yang special pasal Aspen ni adalah ia merupakan salah satu feeder foundation. Bermaksud anda telah garanti tempat untuk masuk UPM. Ke semua fakulti-fakulti di Universiti Putra Malaysia ada kuota khas kepada pelajar Aspen. Jadi, tak perlu berebut lagi kat UPU. Best sangat ke masuk UPM ni? Ha? Best. Universiti Putra Malaysia merupakan universiti yang kedua di Malaysia dan merupakan salah satu research university di negara kita. Iaitu semua pensyarah dan silibus yang terdapat di UPM adalah antara yang terbaik. Aspen ni berapa lama Durasi Aspen adalah selama 1 tahun merangkumi 2 semester. Sekejap je. Tapi susah tak Aspen? Okey, susah senang sesuatu perkara bergantung kepada minat dan kemampuan diri masing-masing. Sebab itulah kita kena pilih saluran yang betul dan saluran yang kita minat. Tak kisah pun sebenarnya Aspen ni, boleh je. Kalau masuk Aspen, nanti tinggal dekat mana? Okey. Kalau anda semua dapat masuk Aspen, anda akan ditempatkan di beberapa kolej kediaman yang terdapat di UPM. Dekat sini, anda boleh guna semua kemudahan yang ada di UPM serta mendapat exposure awal berkenaan student life di UPM. Senanglah nanti bila masuk degree berbanding dengan orang lain. So, lecturer kat sana semua baik-baik? Ish, okey sangatlah. Mereka adalah antara yang paling best dan paling penyayang yang anda akan jumpa. Kerana mereka tahu anda baru saja nak mencuburi alam universiti. Jadi mereka akan cuba sedaya upaya untuk pastikan anda selesa dan selamat sentiasa. Apa update terkini tentang Aspen tentang COVID ni? Okey, malangnya disebabkan COVID, semua aktiviti bersemuka dekat UPM ni terpaksa dibatalkan. Termasuklah Aspen. Tapi jangan risau, online learning akan diteruskan. Macamlah tak biasa. Apa lagi? Jom kita masuk Aspen. Jomlah masuk Aspen. Jom masuk Aspen. Jom masuk Aspen. Apa tunggu lagi? Jomlah masuk Aspen. Okay, tadi kita dah berikan sedikit gambaran pendapat alumni Aspen mengenai Aspen itu sendiri. Jadi di penghujung ni memang kita alu-alukan ya adik-adik gunakan ruangan dan kesempatan sekarang ni UP Online tengah membuka peluang untuk adik-adik membuat penyusunan semula pilihan. So jadikan Aspen pilihan pertama anda dan so kalau nak tahu lebih lanjut ataupun nak terus berkomunikasi dengan kami, boleh join grup Telegram kami. Kami ada share di bahagian ruangan chat grup Telegram. Kalau ada lagi nak tahu lebih lanjut mengenai Aspen. Dan juga nanti adik-adik boleh juga sertai ataupun boleh follow kita punya media sosial, FB kita, Pusat Asasi dan juga kita punya media sosial seperti Twitter dan juga Instagram. Okey, kita dah di penghujung sangat ni. Kita pun tak nak terlalu lama mengambil masa adik-adik dan audiens semua pada malam ini.
Jadi saya di kesempatan ini mewakili semua keluarga Pusat Asas Sains Pertanian. Kami sangat-sangat mengalu-alukan kedatangan adik-adik ke program Asasi Sains Pertanian di Universiti Putra Malaysia. So pada malam ini sekiranya orang kata yang buruk-buruk tu sebenarnya daripada kelemahan saya sendiri. So yang baik-baik itu tentunya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So all the best adik-adik. Jadikan Esper pilihan pertama anda. Terima kasih. Sama admin pun, maaf atas salah silap kalau kata ada sebarang kekilafan sepanjang kami menganjurkan sesi pada malam ini. Terima kasih pada yang sudi bersama dengan kami pada malam ini. Terima kasih semua. Okay, terima kasih semua ya. Okay, bye-bye. Selamat malam. Selamat maju jaya. So nanti boleh lagi terus berkomunikasi dengan kami kat Telegram kami, Telegram rasmi. Dan jangan lupa isi Google Form Tadi admin ada share juga di ruangan chat Google Form pada malam ni. Okay, terima kasih semua. Di FB Live juga terima kasih yang sudi bersama kita pada malam ni. Terima kasih semua yang berada di FB Live. Okay, selamat malam semua. Terima kasih. Okay. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Right, terima kasih semua ketua bidang, panel dan join Telegram bila ada soalan. Okey, terima kasih Dr. Fifa, Dr. Syama, ketua-ketua bidang Terima kasih semua tim Esper yang bersama kita malam ni juga. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Oh, Ustaz Zaimi pun ada dengan kita malam ni. Okey, bye semua. Dah boleh keluar ya? Alright, okay. Terima kasih Dr. Ain semua Okey. Bye, Assalamualaikum. Okay, bye semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Puan. Semua satu lagi Amy mana tinggal dah. Ready lah untuk menjawab dalam Telegram malam ni